Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam UTM Sanjungan Bangsa. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam program siri ISIS JTNCAA bilangan 10 sesi perkongsian ilmu. Jadi sebelum kita mulakan majlis, marilah kita bersama-sama membaca umur kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Saya mewakili Jabatan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa mengalu-alukan Profesor Madya Dr. Samsul bin Syarif, Timbalan Pengarah Pejabat Pelastarian Kampus UTM Kuala Lumpur yang dapat hadir dan bersama kita dalam menjayakan program pada pagi ini. Untuk makluman semua, jika ada sebarang soalan atau pertanyaan, boleh ditulis di ruangan chat di Webex ataupun komen di FB Live kita. Dan saya akan membacanya pada sesi Q&A nanti. Serta jangan lupa untuk mengisi kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada link yang akan diberikan kemudian. Baiklah, hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Profesor Madya Dr. Samsul bin Syarif bagi meneruskan sesi perkongsian ilmu dengan tajuk Localizing the SDG in UTM, Health and Well-being in Renewable Energy, atau di dalam bahasa Melayunya diterjemahkan sebagai penyempatan SDG di UTM, kesejahteraan kesihatan, tenaga hijau dan bersih. Dengan segala hormatnya mempersilakan Prof untuk memulakan kita punya sesi perkongsian ilmu. Dipersilakan Prof. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Muhammad Razali daripada Jabatan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan kepada JTNCAA kerana menjemput saya dalam perkongsian ilmu siri ISIS bilangan 10. Okey. Di sini saya ingin berkongsikan tentang localizing the SDG in UTM, health and well-being and renewable energy. Bukannya saya memfokuskan kepada dua SDG ini, secara generalnya melibatkan localizing the SDG in UTM ataupun penyentepatan localize SDG. Kita nak localkan SDG secara global yang di luar dan khususnya kepada UTM. Kita localkan dia. Okey, saya minta izin daripada Urus Setia untuk share slide, boleh? Boleh, Okay, teruskan Prof. Baik, terima kasih. Nampak ya? Harap semua Boleh. nampak dan saya besarkan. Okay, ini melibatkan terlebih dahulu saya merupakan timbalan pengarah Pejabat Pelestarian Kampus di UTM KL dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengarah UTMCS iaitu Profesor IR Dr. Muhammad Fadil dan juga timbalan pengarahnya Dr. Syazwin bersama dengan semua staf UTMCS, Madam Tan, Encik Nizam, Encik Suhaimi, Huda, Zainal dan juga Jani. Kerana mereka, di atas bantuan mereka lah saya dapat berada untuk menyampaikan sedikit perkongsian. Okey. Saya akan bercerita tentang pendahuluan dia iaitu Sustainable Development Goal SDG. Kita mempunyai 17 matlamat
kemudian kita ada 169 sasaran dan kita ada 244 petunjuk. Yang ini secara global di global digunakan merangkumi 5 dimensi utama, iaitu melibatkan people, planet, prosperity, peace and partnership. Ini adalah 5 dimensi yang saya akan jelaskan tentang kemanusiaan, environment, prosperity, peace and partnership. Ada 17. Dan 17 ini dia ada melibatkan kita punya petunjuk lah dan juga sasaran. Okey. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan, sebelum saya pergi detail kepada penyentapatan ataupun localizing SDG, itu dipanggil localizing, kita localkan. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan 3 jenis audit yang dilaksanakan di UTM iaitu yang pertama, audit yang pertama iaitu Greenleaf. Semua maklum Greenleaf ataupun anugerah kelestarian lah digunakan untuk kita memberi ataupun menganugerahkan kepada PTJ, keterlibatan PTJ terhadap kelestarian. Yang ni sistem yang dipanggil adalah Greenleaf dibangunkan oleh UTMCS. Audit yang pertama, ini UTMCS punya audit. Yang kedua adalah UI Green Metric World University Ranking. Kita menggunakan U bermaksud Universitas Indonesia Green Metric. Maksudnya secara global kita menggunakan UI Green Metric. Dan yang ketiga adalah kita akan panggil Time Higher Education World University Ranking bagi kelestarian ataupun THE Impact Ranking lah. 3 sahaja sistem untuk kita audit di dalam UTM bagi pelestarian kampus nanti akan saya jelaskan lebih detail. Sebelum tu saya jelaskan tentang apa dia Greenleaf Yang ini merupakan poster bagi Greenleaf bagi anugerah kelestarian untuk Majlis Citra Karisma pada tahun ini, iaitu yang lepas baru ini. Pejabat pelestarian kampus, kita wujudkan anugerah kelestarian dalam Citra Karisma buat kali kedua. Baru 2 kalilah kita mengadakan bagi Citra Karisma, iaitu kita panggil anugerah kelestarian. Baru 2 kalilah. Maksudnya bermula pada 2019 pada tahun lepas lah, 20 untuk data pada tahun 2020. Jadinya anugerah pada tahun 2021. Maksudnya 2020 yang pertama, 2021 yang kedua. Tujuannya untuk menggalakkan penyertaan dan pengiktirafan usaha pusat tanggungjawab PTJ dari segi kelestarian. Jadi untuk tahun ini kita akan bermula pada hujung tahun ini untuk mengadakan sesi bengkel lah kepada semua PTJ yang kita wajibkan penyertaan ni diwajibkan. Saya akan tunjukkan berapakah jumlah penyertaannya nanti. Anugerah kelestarian terbagi kepada 4 kategori. Kita ada 4 kategori di UTM, iaitu kategori pertama melibatkan fakulti. Dia tak melibatkan entiti ataupun PTJ yang lain. Dia akan bersaing di peringkat fakulti, dipanggil fakulti ataupun sekolah. Kemudian kita bahagikan di peringkat jabatan ataupun pejabat. Yang ketiga di peringkat high COE ataupun COE ataupun institute lah, research institute, penyelidikan. Dan yang terakhir di kalangan kolej kediaman. So saingan adalah di kalangan yang kita tetapkanlah 4 kategori. Jadinya markah minimum bagi pemenang dan peragaan adalah kita kira 3 Greenleaf ke atas. Maksudnya kalau dapat 51% markah, baru dikira 3 Greenleaf. Maksudnya yang itu diiktiraf lah. 3 Greenleaf maksudnya 3 star, 3 star ke atas. Okey, baik. Itu merupakan Greenleaf. Di sini saya sedikit menunjukkan sedikit keputusan bagi Greenleaf yang lepas, iaitu pada penilaian kelestarian 2020 di dalam Citra Karisma baru-baru inilah. This is kadar penyertaan. Maksudnya bilangan PTJ yang mengambil bahagian. Kita wajibkan
dengan harapan pada tahun depan kita akan dapat peningkatan penyertaan. Untuk tahun lepas, fakulti yang terlibat adalah 11. Okay, per 12 kalau kita lihat fakulti. Maksudnya ada satu fakulti lah yang tidak menghantar. Jadi 92% dia punya penyertaan. Bagi pejabat, yang ni kadar penyertaan pejabat adalah 11/14. Masih ada lagi 3 lagi pejabat yang tidak hantar. Penyertaan adalah 79%. Kemudian kadar penyertaan bagi high COE ataupun COE, yang ini baru. Ini penyertaan kategori yang baru kita buka. Jadi hanya 9 sahaja penyertaan, 56%. Dan penyertaan bagi kolej kediaman, kita ada total kolej ada 12, yang menghantar adalah 8. Jadi ada 4 lagi kolej yang kita galakkan untuk menyertai pada tahun hadapan. Maksudnya pada tahun hadapan, datanya pada tahun inilah 2021. Okey, itu adalah kadar penyertaan. Di sini adalah pencapaian pusat tanggungjawab dalam penilaian pelestarian. Kalau kita lihat ada 4 kategori ya. Kategori fakulti yang mendapat 4 green leaf hanyalah 3 PTJ saja. Maksudnya maksimum untuk fakulti hanyalah 4 green leaf ataupun 4 green leaf, 4 star lah. Untuk jabatan dan pejabat mempunyai berjaya mendapat 5 green leaf, hanya 1 PTJ saja yang berjaya mendapat 5 star. Selebihnya adalah 3 green leaf ke bawah. Ini adalah selebihnya. Bagi high COE, kategori yang baru ni, kategori barulah saya kira. Maksimum hanya mendapat 3 green leaf, iaitu 1 PTJ saja. Selebihnya 1 green leaf. Maksudnya masih lagi mencari data lah, data pembuktian. Dan kolej kediaman, 1 PTJ hanya dapat 5 green leaf, selebihnya adalah 3 green leaf ke bawah. Itu bagi ringkasan pencapaian pusat tanggungjawab. Laju lagi ya. Okey, seterusnya berkaitan tentang UI Green Metric World University Ranking. Tahniah kepada UTM. Yang ini result tahun lepas, kita berada pada ranking 94 untuk UI Green Metric World University Ranking ya. Pada tahun ini kita baru hantar pada bulan lepas untuk anugerah bagi UI Green Metric pada 2021 kita dah hantar untuk UI Green Metric. Selalunya Green Leaf pada awal tahun depan kita bermula, dan then selepas tu kita akan berusaha untuk menghantar UI Green Metric, and then selepas UI Green Metric kita beralih kepada THE Impact Ranking pula. Okay, ini merupakan result bagi UI Green Metric University UTM kita. Kita hanya ada 4 kategori, iaitu Setting and Infrastructure dipanggil SI, Energy and Climate Change EC, Waste US, Water, Transportation. 1, 2, 3, 5. 5 kategori yang dipertandingkan lah, yang diwajibkan oleh UI Green Metric untuk kita mengisi. Jadi markahnya bagi UTM di sini, disertakan di sini. Poin yang kita dapat pada tahun lepas 1250, maksimum poin 1500. Jadi untuk setting and infrastructure kita memperoleh markah 83%, agak tinggilah. Ini yang terbaik lah kita punya markah. Dan juga education, ED. ED ini kita kekalkan markah 95%. Selebihnya kalau kita lihat energy and climate change, kita masih rendah 59% ataupun 60%. Yang ini masih rendah lagi, dan kita boleh pertingkatkan. Energy ya, berkaitan dengan energy dan climate change, iaitu kita kekurangan data di bahagian kategori ini. Waste kita alhamdulillah 75%. Water agak menurun, memang rendah, sangat rendah. Ini adalah research tentang water, data tentang water yang kita memerlukan banyak data lagi. Dan juga transportation, kita meningkat di segi transportation. Okay, ini adalah kategori-kategori yang kita perlu masukkan, okay, untuk melibatkan diri dalam UI Green Metric. Ranking bagi UTM tahun lepas adalah 94. Untuk setiap kategori kita punya ranking untuk SI, Setting Infrastructure, 26 ranking kita, agak baik
dan juga ED pun 29. Yang selebihnya ranking kita hanya tinggilah, seperti EC, Energy and Climate Change 255. Untuk waste 193 dan juga water 300, tinggi, agak tinggi. Dan yang bawah ni adalah graf bagi keterlibatan UTM sejak penubuhan UI Agrimetric. Kalau kita lihat warna merah ni adalah bilangan universiti yang mengambil bahagian. Makin lama makin ramailah. Daripada kita bermula 2010 hanya 95, sehingga kalau dibandingkan 20 tahun, 10 tahun dia meningkat jadi 912. Dan kita punya ranking adalah 94 pada tahun lepas, 82, 70. Dia makin, kenapa dia meningkat? Disebabkan oleh makin ramainya lah penyertaan. Bagi dalam UTM, universiti, di Malaysia saja kita ranking ke-6. Kan? Agak boleh tahan lah. Selepas di bawah, kita di bawah UM, di bawah UMP pun kita di bawah Universiti Malaysia Sabah. Tapi tahun ni kita akan berharap untuk meningkatkan kita punya ranking bagi UI Agrimetric. This is the only kelestarian saja. And then yang seterusnya adalah THMP ranking. THMP ranking ataupun Time Higher Education World University Ranking bagi tahun lepas. Tahun lepas kita ambil data 2020, dikira 2021. Yang ini sebab datanya dihantar pada hujung tahun selalunya, pada hujung November setiap tahun. Jadi dia kira pada tahun tersebut lah. Okay, ini merupakan performa UTM. Untuk THE, kita menghantar pada tahun lepas, kita menghantar kategori SDG 4 yang warna hitam ni. Kalau nampak warna hitam ni kita hantar pada tahun lepas, 2021. Maksudnya pengiraan ini ada 2021, datanya 2020. Yang ni 2021. Okay, warna hitam ni kita menghantar SDG 4, SDG 9, 11, okay, 17, 13, 16. Kita menghantar hanya 6 SDG saja. Okay, kenapa kita menghantar 6? Sebab dia akan mengambil best of. Yang wajib dihantar adalah 17. 17 ni wajib dan selebihnya dia akan mengambil best of 3. Dia akan mengambil best of 3. Jadi kita hantarlah kita punya kekuatan kita sebenarnya. Jadi di sini kekuatan kita memang 17 ni memang kita punya kekuatan. Kalau kita lihat dia menaik 17, SDG 17. Daripada tahun lepas 72.8 dia akan naik, dia menaik 78.5. Ini disebabkan oleh kenaikan dia sedikit disebabkan oleh penyertaan yang ramai. Dan ranking kita 110 hingga 200. Yang itulah ranking kita sebenarnya pada tahun lepas. Kalau kita lihat markah yang agak tinggi adalah pada SDG 9, Industry Innovation in Infrastructure, 90.3. Yang ini kita kekalkan. Ini adalah kekuatan kita sebenarnya. Industry Innovation in Infrastructure dan juga 17. Dan yang selebihnya kita akan berusaha untuk meningkatkan lagi seperti quality education. Quality education ni sebenarnya kenapa kurang disebabkan oleh data yang kita dapat, iaitu link yang kita boleh akses sangat limited lah. Jadi yang kita hantar hanyalah yang kita dapatlah daripada data provider. Jadi yang ini wajib, 17 wajib, yang selebihnya 3 ni kita kena hantarlah. Kita boleh pilih mana-mana. Kalau kita lihat SDG kita pernah hantar SDG 1, no poverty, dan kita dapat markah paling kurang. Yang ini agak sukarlah kita, bidang kita untuk menghantar. Begitu juga dengan SDG 7, energy. Walaupun saya melibatkan ribuan energy, SDG 7, tetapi kita tidak mempunyai akses kepada renewable energy yang digunakan di dalam UTM. Walaupun banyak projek kita di luar UTM, tapi dia tak berkira. Kita kena buat di dalam UTM dulu. Contohnya kita adakan solar ataupun ladang solar lah contohnya di UTM, kena pasang di UTM. Dan juga kena pasang turbine di sungai UTM. Itu contoh untuk meningkatkan SDG 7. Jadi buat masa ni kita
akan melihat SDG 4, 9, 11 dan 17 pada tahun lepas. Pada tahun ini kita dah submit. Kita berjaya submit sebanyak 7 SDG. Ni ada peningkatan sedikit, 7 SDG. Yang di sini ada 8. Kita berjaya menghantar SDG 4, 9, 11, 17, 13 dan 16. Satu lagi tak silap saya hantar satu lagi 8, SDG 8. SDG 8 kita menghantar 7. Jadi harapnya ada peningkatan lah pada tahun lepas. Okey, itu bagi THE Impact Ranking. Ini merupakan kita punya overall performance bagi semua SDG yang ada. Melibatkan 17 SDG, tapi kita hanya menghantar yang warna hitam ni. SDG 4, 9, 11, 13 dan juga 16. Ini performance kita. SDG 9 yang agak baik dan selebihnya adalah SDG 4 dan di bawah PAR pun ada SDG 13 ni. Kita kena tingkatkan SDG. Berbanding pada tahun 2020. Kalau kita lihat peningkatan pada tahun lepas daripada 74 kita punya markah menjadi 79.5. Jadi overall score kita naik hampir 80. Overall ranking kita daripada 20 masuk 201 kita meningkat jadi 101, alhamdulillah. Jadi harapnya pada tahun ini akan meningkatkan lagi kita punya ranking bagi semua jenis kategori sistem audit yang kita mengambil bahagian, iaitu 2 je lah, UI Green Matrix dan juga THE. Ini merupakan contoh aktiviti pemberkasaan kelestarian di kampus. Apa yang kita boleh buat banyak sebenarnya. Banyak aktiviti-aktiviti yang kita boleh buat oleh PTJ. Ini adalah contoh saja, iaitu proses pengumpulan minyak masak terpakai. Di mana minyak yang terpakai kita kumpulkan dalam di UTM kita ada proses pengumpulan minyak masak terpakai dan digunakan kita kumpulkan minyak masak ke dalam tong. Kemudian yang ini adalah contoh tarikh pengumpulan bermula pada 7 Mac sehinggalah sekarang di bengkel kenderaan UTM Fleet Paket Meranti. Ini adalah kita ada pengumpulan minyak masak terpakai. Jadi silalah kalau ada minyak-minyak terpakai, silalah kumpulkan di kawasan yang disebutkan ini. Kemudian adalah say no to single use plastic. Seperti biasa kita telah melarang penggunaan plastik sekali guna. Sila gunakan ataupun membawa sendiri bekas ataupun bekas minuman sendiri. Kalau kita nak membeli minuman, makanan, silalah bawa bekas makanan seperti tapau kita sendiri tu. And then aktiviti yang lain adalah melarang penggunaan straw. Kena ingat, kalau straw ni kalau nampak silalah jangan ambil ataupun silalah bawa straw sendiri. Ataupun jangan pakai straw tak apa. Walaupun air sejuk kan, kita boleh praktiskan tanpa menggunakan straw. Iaitu lebih menjaga kelestarian alam. Okey, yang seterusnya adalah aktiviti yang dijalankan, iaitu yang terbaru adalah RCEE 2020 atau dengan SDG. Ini adalah Regional Conference in Civil Engineering and Sustainable Development Goal in Higher Education Institution pada tahun depan. Ini tahun lepas punya. Jadi tahun akan datang 2020 akan ada yang kedua. Okey. Ini aktiviti yang lepas. Dan juga kita ada forum, banyak lagi sebenarnya forum. Yang ini hanya sebahagian saja yang saya sebutkan. Melibatkan UTM dan juga melibatkan semua PTJ. Okay. Dan ini adalah program bagi Campus Sustainability Month ataupun bulan kelestarian kampus pada bulan Oktober yang lepas. Salah satu program yang kita anjurkan adalah Cik Chat Kelestarian 4.0 pada 11 Oktober. Kita panggil Prof. Dato' IR Dr. Wahid Omar untuk mengupas buku Sustainability Report yang diterbitkan oleh UTMCS pada tahun inilah 2021. Ini adalah merupakan buku ataupun laporan kelestarian UTMCS dan Datuk dijemput untuk mengupas kita punya laporan tersebut.
Dan kita saya masukkan baru saya masuk tadi kita pergi secara general iaitu tentang green metric, dan selepas ini saya akan terangkan lebih detail tentang green metric, tentang result yang diperolehi oleh PTJ di akhir penghujung perkongsian saya nanti. Saya akan share sedikitlah tentang keputusannya. Dan saya masuk kepada localizing the SDG UTM health and well-being. Okey, kenapa saya pilih health and well-being? Yang ini merupakan SDG 3. Okey, localizing, kita nak localizekan, kita nak penyentepatan, tempatankan, localizekan SDG yang ada secara global, dan kita susun, kita olah, kita adun mengikut kita punya UTM sendiri, iaitu good health and well-being, ensure healthy life and promote well-being for all at all ages. Okay, melibatkan kehidupan seharian kita, dan saya akan terangkan apakah dia indikator yang kita telah localizekan. Okay, di sini adalah localization of SDG at UTM. Ini adalah daripada buku pelaporan ataupun laporan kelestarian yang kita terbitkan, diterbitkan oleh UTMCS. Kalau kita lihat, dia ada indikator X, Y, Z. So yang ini X, ini contoh good health and well-being. X yang di bawah adalah Y, yang terakhir adalah Z. X merupakan indikator, total indicator at global level. Ini adalah indikator bagi global. Y, total indicator yang kita localkan di UTM. Kita hanya ada 6 sahaja daripada 27, hanya 6 sahaja yang sesuai. Okey, nanti kita akan lihat di Malaysia lah jugalah. Okey, ini baru di UTM. Dan peratusan adalah 22.2%. Percentage kita localkan. Begitu juga dengan semua SDG. Kita dah localkan. Yang ini implementation and monitoring of strategies at local level. Pada kita masih lagi dalam proses untuk kita localizekan. Mungkin ada penambahan dan pengurangan. Yang ini yang berada dalam report pada tahun inilah 2020. So untuk SDG 3 good health and well-being, indikator di UTM kita sesuai hanya 6 sahaja. Okey, daripada 27. Dan kalau kita lihat yang lain-lain pun sama. No poverty kita ambil 7, zero hunger ada 4, kemudian quality education 8, gender equality 9, clean water and sanitation ada 10. Maksudnya banyak jugalah kita ambil. Dan affordable and clean energy, ni ada peningkatan. Maksudnya terlebih 7 daripada 6 indikator. Dan selebihnya adalah pengurangan lah, kurang sikit. Okay, ini merupakan secara umumnya iaitu kewujudan Sustainable Development Goal. Mula-mula kita dipanggil dia sejak tahun 2000 hingga 2015 dipanggil Millennium Development Goal. Okay, ada 8 saja dia punya goal. Ada 8 goal. Dipanggil MDGs. Kemudian dia beralih kepada SDG, Sustainable Development Goal. Kita ada 17 goals. Daripada 8 dia menjadi 17 goal. Kemudian dia ada 169 targets dan lebih 244 indikator. Total semua dia panggil indikator lah. Yang kita localizekan dia di UTM, kita tak ambil 244. Kita ambil di Malaysia, ambil sebahagian, separuh, hampir separuh, lebih pada separuh. Okay, ini adalah 5 tunjang utama SDG yang dipanggil social, melibatkan goal 1, 2, 3, 4, 5. Tunjang yang kedua environment, melibatkan goal yang disebutkan ini, yang tertera. Dan tunjang ekonomi yang ketiga, goal dia 7, 8, 9, 10 dan 11. Yang keempat adalah
peace, tunjang yang keempat, goal 16, selanjutnya peace, dan yang terakhir adalah partnership, goal 17. Kita ada 5 dia punya tunjang untuk sustainable. Jadi inilah goal yang bagi SDG. Ada social, environment, economic, peace and partnership. Bagi di peringkat, this is peringkat Malaysia, Progress Impact and Indicator for Malaysia. Kita fokuskan kepada SDG 3, bagaimana Malaysia 13 target. Okay. Kalau kita lihat 13 target, 27 indicators. Okay. Kalau untuk keseluruhan SDG, 40 daripada 244 indicators, available hanya 118 indicators yang kita lokalkan di peringkat Malaysia. Hanya 48%. Okay, ini di peringkat Malaysia. And then 5% not relevant, 9% ataupun 23 indicators not available, and then 15% partially available, need further development. Okay. Dan juga 23% partially available, iaitu 55 indikator. Dia masih kita boleh revisekan lagi. Dalam UTM pun sama. Seperti kita sebutkan tadi, selepas ni kita masuk kepada UTM yang melibatkan social, environment, economy, peace and partnership lah tadi. Okay. Dan selebihnya, inilah ini secara global. This is global punya target dan juga indicators. Okey, bagi saya fokuskan kepada goal 3, good health and well-being, ensure healthy life and promote well-being for all at all ages. Okey, dan kita ada 17 SDG yang lain. Okey, yang ini adalah SDG 3. Apa dia SDG 3? Iaitu yang pertamanya dia punya indikatornya ada 13 target. So kita ada 13 target ya di sini. Targets. Yang pertamanya adalah reduce global maternal mortality ratio, iaitu mengurangkan kematian ibu-ibu lah yang mengandung kan. This is this is secara menyeluruh. Okay, 13. Okay, secara menyeluruh 3.1. 3.2 preventable death children under 5. Maksudnya kita end ataupun kita preventkan dia kematian kanak-kanak. Yang ketiga, end pandemic of communicable diseases, iaitu penyakit berjangkit. Kita kena penyakit berjangkit, macam mana nak end kan sekarang ni melibatkan COVID-19. Jadi yang ini adalah kena bekerja keras lah. Yang ini melibatkan SDG, health and well-being, melibatkan kematian kanak-kanak, penyakit berjangkit dan juga penyakit tidak berjangkit. Kita reducekan penyakit tidak berjangkit, prevention, treatment, substance abuse, and then 3.6 half number deaths, injury, traffic accident. Ini melibatkan trafik. Maksudnya mengurangkan separuh kematian disebabkan oleh kemalangan lah, road accident. Ini melibatkan kemalangan jalan raya. Fokus pada kemalangan jalan raya. Kemudian 3.7 reproductive health, universal access, productivity, iaitu kita nak meningkatkan kelahiran. Ini adalah 3.7. Jadi masyarakat lah, membina masyarakat dengan lebih bila ada production. 3.8 achieve universal health and coverage, kesihatan. Yang ketiga, reduce number death, illness and pollution. Implementation WHO tobacco control. Ini berkaitan tentang merokok. Jadi kita boleh ambil tentang merokok. Jadi tak semua yang kita boleh ambil kita kena revise lah. And support research in vaccines and medicine. Ini kita kena tingkatkan pelajar kita dalam penyelidikan vaccines and medicine. Walaupun kita ni Institut Teknologi, jadi harapnya adalah tentang research dari segi bidang ini. Okay, increase health and financing workforce. Kita kena increase health dari segi keuangan dan juga kerja.
Jadi kena ingat kalau kita nak ambil menggunakan SG3 ataupun kita nak meningkatkan SG3 adalah melibatkan penyakit, kematian, kemalangan di jalan raya. Bolehlah buat program kemalangan jalan raya. Tu kita boleh buatlah good health and well-being. Awareness tentang jalan raya di UTM. Kita pernah ada dulu zaman-zaman saya menuntut di UTM daripada diploma pada tahun 1992-3. Okay. Ada program kesedaran kemalangan jalan raya di mana aksiden ataupun kemalangan yang meningkat di kampus di UTM sendiri. Kita adalah program, kita meletakkan spot-spot yang berbahaya, letaklah kemalangan, letaklah motosikal yang aksiden. Itulah dia punya program yang dilaksanakan pada masa zaman saya belajarlah di UTM. Sejak di diploma, degree, master. Daripada diploma sehinggalah ke master. Dan untuk saya menyambung belajar dalam PhD, saya sempat berkesempatan untuk sambung belajar di luar negara, di University of Bradford lah, UK. Okay. Itu adalah antara program yang kita boleh naikkan untuk SDG 3 yang melibatkan health and well-being ataupun kesihatan lah. Selalunya kita tertumpu kepada kesihatan seperti sport, kayu basikal, jogging, itu semua melibatkan kesihatan. Tapi sebenarnya banyak lagi, iaitu tentang larangan merokok. Okay. Kita boleh buatkan tentang kemalangan jalan raya di dalam kampus, kemudian kesedaran kepada pelajar dari segi seks ataupun reproductive health. Okay. And then yang itu kita boleh ambil, dan juga banyak lagi, iaitu kita ada 13. Jadi kita boleh localkan dia, localizekan dia ke dalam UTM itu sendiri, supaya kita boleh macam kita mappingkan dia lah, ya. Okay, this is the peringkat UTM. Kita ada 4 targets dan 6 indicators. Yang tadi kita ada 6 indicators. Daripada 4 target tadi. Iaitu target yang pertama, kita lebih pada mortality, promote mental health and well-being. Kematian, disease lah, melibatkan penyakit, dan juga promote health and well-being. Kita ada 2 indicators, iaitu promote community well-being, total on number program in local community to improve or promote health and well-being. Banyak program kita laksanakan, memang betul. Dan kalau boleh program-program yang dilaksanakan, kita kena visibility kan. Kita kena terjemahkan dalam bentuk, simpan dalam bentuk website. Itu yang penting. Bila kita buat program seperti hygiene, nutrition, family planning, sport, exercise, ini semua ni program-program yang dilaksanakan, silalah laporkan dalam UTM News ke, dalam kita punya laman web ke sendiri. Okay, kita ada laman web, sila masukkan dalam laman web. Nanti data tersebut akan kita ambil sebagai proof ataupun evidence yang kita laksanakan SDG 3 ni. Okay. Total number of sport facilities shared with the local community. Kita kena laksanakan. Ini adalah soalan-soalan yang selalunya ditanyalah. Berapakah bilangan facilities yang kita kongsikan dengan masyarakat? Okay. For instance, with local school, with the general public. This is bagi indikator yang pertama. And then 3.4.2 indikator yang kedua, promote mental health. This is Dr. Zulu lah yang banyak membuatkan program tentang Dr. Zulfikar. Proportion of student and staff access to free mental health support. Yang ini kita ada pakar dia, dan kalau boleh kita cuba ketengahkan lagi program seperti promote mental health ni. Kemudian yang kedua ataupun target yang kedua, universal health coverage. Dia punya indikator kita ada 1,
total number university program to support health protection to the staff and student. Kita mesti melibatkan staff, mesti melibatkan student. Dua tu yang paling penting, dan juga community. Total number staff student benefited health medical treatment. Kena ada. Yang ni more pada medical health lah. Jadinya kalau minta PKU ataupun berkaitan tentang health ataupun biomedical, kita ada fakulti, kita ada sekolah kan, under fakulti engineering. Jadi mohon kalau dapat kita menterjemahkan semua program-program ini kepada umum, dan kita publikkan kita punya program ni kepada umum. Jadi dengan mudahnya evidence tu telah berjaya dilaksanakan. Yang ketiga, strengthen the implementation of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control. Ini berkaitan tentang, ini SDG yang kita target yang kita localkan. Okay? Kita mengambil tobacco uses in campus by having a smoke-free policy. Kita mengadakan contohnya polisi smoking free campus, ataupun kita ada designated area. Kita dah yang itu pembuktiannya kena war-warkan lah. Jika ada polisi, kena maklumkan polisi yang sedia ada. Yang itu penting bagi data pembuktian untuk kita masukkan ke dalam 3 jenis unit audit yang kita laksanakan. 3 tadi, data ini diperlukan, sangat-sangat diperlukan. Yang terakhir adalah research and development of vaccines, medicine. Kita ada 2 indicators yang kita localkan, iaitu number of graduate at all level in health professions. Okay. Dan yang terakhir adalah health facilities, total number student, access to sexual and reproductive. Ini tentang reproductive health care service, including information and education service. Dan kita kena ada percentage of collaboration. Yang ini tentang health facilities. Kita ada banyak facilities, dan kita memerlukan data, iaitu datanya adalah seperti kita kena war-warkan total number student access, kena bertahu bilangan pelajar yang menggunakan, dan juga tahu bilangan staff yang menggunakan kita punya health facilities. Ini adalah localizekan, kita localkan SDG, target dan juga indikator. Kita melihat pada indikator lah ya. Jadi kita ada 6 indicators secara di UTM saja. Yang ni sebenarnya 6 ni adalah cadangan, kan kita boleh tingkatkan lagi lah untuk meningkatkan lagi indikator dan untuk meningkatkan program. Okey, ini adalah tentang SDG 3. Ini adalah satu contoh 3S, sihat, selamat dan sejahtera, yang bagi SO UTM Core Value yang lepas lah ya, yang baru ni, melibatkan Kyle Wellbeing Index. Ini adalah sihat, selamat dan sejahtera yang kita praktiskan di kampus. Salah satu contoh ya. Okey. And then kemudian ini adalah merupakan happiness index dan rank Malaysia World Happiness Index. Ini saya maklum Dr. Zulu telah menerangkan tentang rank kita ataupun di Malaysia lah. Kalau kita lihat Malaysia, rank kita pada tahun 2019 Southeast Asia countries, rank kita berada pada kedudukan 80. Maksudnya di bawah Filipina lah. Yang pertama Singapura, Thailand, Filipina dan Malaysia. Dan di bawah kita adalah Indonesia, Vietnam, Laos, Cambodia dan yang terakhir Myanmar. Jadi kita boleh tingkatkan rank kita bagi happiness index. Okey. Ini adalah satu daripada SDG 3. Seterusnya saya akan masuk kepada localizing the SDG in UTM, affordable and clean energy. Tajuk saya adalah SDG health and well-being dan juga affordable and clean energy. Kenapa saya memilih affordable and clean energy? Ini adalah merupakan saya punya intention dan juga saya punya bidang
dalam clean energy, iaitu renewable energy lah sebenarnya. Bidang yang saya cuba membangunkan untuk UTM sendiri. Kita akan membangunkan berkaitan tentang clean energy di UTM. Cadangannya adalah untuk mengadakan microgrid lah, microgrid energy, dan kita akan cuba membantu meningkatkan pemasangan solar. Kita akan cuba membangunkan micro hydro turbine di UTM, di UTM sendiri, dan juga sistem itu kita akan integratedkan bersama, dan this is the first integrated microgrid di universiti sebenarnya. Jadinya kita di UTM sendiri akan ada satu sistem renewable energy dalam jangka masa panjang dan juga sustain. InsyaAllah kita cubalah. Okay, SDG 7, goal 7 ataupun SDG lah sama. Memastikan access affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. Kita akan pastikan ini SDG 7. Kalau kita localkan dia, kita akan bagi tahu reliable, sustainable, modern for all in UTM. Macam itulah maksudnya. Jadi secara pengenalannya tentang SDG 7 ataupun goal 7, kita tahu sebilangan besar penduduk telah mendapat akses pada elektrik, tetapi 1.1 bilion orang lagi masih hidup tanpa electricity. Maksudnya masih lagi di dunia 1.1 billion masih lagi hidup tanpa electricity. Bukan setakat di dunia. Di Malaysia, contohnya di Malaysia, kalau nak tahu, penduduk orang asli di Malaysia ni tak semua dapat bekalan elektrik. Jadi masih ada lagi penduduk yang masih tidak mendapat bekalan tenaga elektrik daripada grid lah ya. Sejak tahun 1963 lagi, sejak kita ada kemudahan elektrik, penyambungan elektrik, masih ada sehingga kini. Masih ada lagi orang yang tidak mendapat kemudahan tenaga elektrik, contohnya orang asli lah. Sebab apa orang asli? Memang saya dah pergi kepada, dah kenal orang asli, saya dah pergi pun berjumpa dengan orang asli. Ada 2 tempat orang asli yang saya telah pergi, iaitu di Royal Belum, dan yang satu lagi iaitu di Cameron Highland, di Pos Lemoy. Kebanyakan orang asli yang kita jumpa tu berada di mungkin bersama dengan kita, iaitu penempatannya dekat dengan kita. Contohnya seperti yang baru-baru ini saya pergi dengan provisi di Felda Lurah Bilut. Pernah dengar kan? Lurah Bilut, iaitu Felda yang telah difilmkan, Felda Lurah Bilut. Di sebelah Felda tu ada penempatan orang asli. Yang itu, penduduk yang itu menerima kemudahan tenaga elektrik sebab dia berdekatan. Jika orang asli yang duduk di pedalaman, memang tak ada bekalan tenaga elektrik. Jadi apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan tenaga elektrik menggunakan generator lah. Generator yang dia beli, yang sekarang ni generator menggunakan petrol ya, yang kecil tu. Jadi masalahnya nak beli petrol lah pula. Ada masanya bila dia ada sedikit duit, dia belilah petrol untuk menggunakan memasang kelengkapan elektrik mereka. Tapi yang secara keseluruhannya memang tak ada elektrik lah kehidupan mereka, menggunakan kayu api, lilin dan sebagainya. Okay, masih kesian lagi kan mereka kan. Okey, yang ini adalah seperti yang saya tunjukkan tadi, localization of SDG. Kalau kita lihat nombor 7, SDG 7. SDG 7 adalah affordable and clean energy. Ada 6 indicators di UTM. Kita ada satu penambahan. Apa dia yang kita tambahkan satu tu? Okey. Nanti kita lihat kita penambahan, ada satu penambahan yang kita buat. Maksudnya SDG 7 ni ada 116% perbandingan SDG global dengan UTM. So kita ada satu. Kita extra pula satu ya. Okey, bagi SDG 7
Yang ini. Di peringkat global, kita ada 6 indicators, 7.11, iaitu proportion of population with access electricity. Kita menggunakan juga 7.1. Maksudnya kita indikator ni kita gunakan. This is seperti smart meter, campaign, apa lagi, LED. Ini kita kena tingkatkan lagi lah di UTM, menggunakan kalau PTJs yang membuat inisiatif kepada smart energy, smart building, boleh laksanakan menggunakan, kita tukar semua lampu-lampu ni kepada LED dan kita reportkan dia. Okay. Kemudian yang kedua, proportion of population with primary reliance of clean fuel and technology. Yang ni kita pun ada, iaitu fuel and technology seperti biodiesel tadi. Kita telah mengamalkan clean fuel, energy, resources. Okay. Yang ketiga, renewable energy share in the total final energy consumption. Kita ada memang ada laksanakan renewable energy di dalam kampus. Contohnya percentage of renewable energy share in the total final energy consumption, tetapi masih rendah lagi sebenarnya renewable energy yang digunakan di dalam kampus. Ini semuanya kena localkan di dalam kampus. Yang tu kita pakai, itu kita panggil localization in UTM. SDG localization Maksudnya kita kena tingkatkan lagi lah total energy use in UTM. Keempat, energy intensity measured. Okay. Kita ada polisi. Mesti ada polisi berkaitan tentang energy, new building, energy efficiency standard. Yang ni kita ada polisinya. Yang kelima, yang ni kita boleh revise lagi sebenarnya sebab dia localization. International financial flow to developing countries in support of clean energy research, development and renewable energy production. Kita ada promote investment to support clean energy. Kita ada program, kita ada banyaklah kita buat program berkenaan dengan low carbon campus. Low carbon campus di ini melibatkan juga climate change kan. Low carbon campus, dan kita ada aktiviti tentang low carbon campus di UTM. Kalau kita sedar dan kita perasan tentang low carbon campus ni, salah satu inisiatifnya adalah seperti Car Free Day yang kita buat. Yang ni tujuan dia adalah sedikit agenda tentang low carbon campus. Okay. Kenapa kita buat adalah untuk kita lokalkan kepada SDG 7. Dan di UTM KL sendiri tengah promote tentang low carbon campus lah, tentang car free campus di UTM KL. Di UTM KL ni memang kita laksanakan car free campus. Untuk satu hari kita cuba galakkan semua staff, pelajar untuk parking di parking yang kita sediakan. Di UTM KL kita ada parking yang kita sediakan. Jadi kita galakkan untuk staff parking di dalam kawasan yang berbumbung. Cuma mereka kena berjalanlah sedikit daripada residensi masuk ke dalam UTM. Kita ada akses jalan kaki dan berbumbung. Memang ada kemudahannya dan kita cuba laksanakan untuk menggalakkan SDG 7 ni ataupun low carbon campus lah. Itu salah satu inisiatif yang kita cuba buat supaya kita boleh dapat data untuk kita submit kepada 3 jenis audit yang kita perkenalkan di UTM. Yang tadilah saya kenalkan, iaitu Greenleaf, UID Metric dan juga THE Impact Ranking. Data-data tersebut sangat-sangat diperlukan. Jadi itulah membantulah sedikit kita punya permarkahan. Jadi kalau kita tak laksanakan, dia akan jadi sangat rendahlah markah kita. Jadi selain daripada itu, kita cuba untuk membuat beberapa program yang lebih tersusun, lebih menarik untuk community di UTM campus. Bukan setakat low carbon campus ataupun car free day, car free campus. Di UTM KL kita buat car free campus lah, sebab kita tutup semua satu campus dan kita parking di luar, ataupun kita akan memperkenalkan micro transportation di UTM nanti, iaitu melibatkan
kita galakkan membawa basikal elektrik, kita galakkan kayuh ke kampus. Okey, galakkan pelajar kita kayuh ke kampus. Kita ada kemudahan untuk parking basikal dan juga berbumbung lah ya. Kita kemudahan tersebut disediakan, dan juga kita galakkan untuk staf membawa skuter elektrik di dalam kampus ni. Skuter bergerak dalam kampus menggunakan skuter elektrik, dan juga paling menariknya berjalan kaki lah, kan, 1000 langkah. Yang itu yang kita galakkan. Jadi walaupun cuaca kita sekarang ni musim-musim sejuk ni, di Malaysia ni sekarang musim sejuk atau musim hujan, sejuk, bolehlah kita buatlah berjalan kaki sambil-sambil kena hujan kan, basah tu. Okey, itu salah satu inisiatif. Dan kita kena, yang paling penting adalah untuk kita reportkan semua program-program yang kita anjurkan. Report maksudnya bagi visible, bagi data tu nampak, boleh kita capture. Itu tujuan dia. Okey, yang selebihnya yang ada extra tu adalah dari segi energy and community. Kita punya staff di UTM ni sangat aktif menjayakan program bersama komuniti, melibatkan SDG 7 ni lah. Yang pertama, contoh yang paling baru adalah pemasangan solar di Kampung Asli. Ini pakar kita ada, Profesor Madya, Dr. JJ lah. Kenal kan semua kan? Dr. JJ daripada Fakulti Engineering. Yang ni beliau banyak membangunkan orang asli menggunakan teknologi yang ada oleh kita punya pakar-pakar di UTM, membangunkan atau membina renewable energy di komuniti. Banyak lagi program-program dengan komuniti. Yang itu kita tambah. Ini melibatkan komuniti. Yang itu adalah kita lokalkan di UTM SDG 7. Ada 7 indikator. Okay, itu maksudnya localizing SDG ya. Okey, ini adalah SDG 7 yang saya terangkan lagi, access to affordable, reliable, sustainable, modern and energy for all. Make sure kita sustain lah bila kita buat. So kita kena fikirkan tentang sustainability. Seperti saya laksanakan lah di Royal Belum dan di Lemoy, kita buat, kita bina, tetapi malangnya tidak sustain. Kenapa tidak sustain? Disebabkan oleh cuaca, disebabkan oleh alam sekitar. Bila banjir, bila kepala air, ataupun bila musim kemarau, iaitu adalah dia punya cabaran yang kita kena lihat. Yang pertamanya bila kemarau. Bila kemarau, contohnya saya buat turbine, air tak ada. Tiba-tiba air pula tak ada. Tak sustain lah. Kemudian kita kena fikir bila ada kepala air pula. Bila ada kepala air, banyak pula airnya, dia merosakkan kita punya sistem. Itu kena fikirlah. Faktor-faktor cuaca kena lihat dan juga kena kaji. Ini adalah increase global percentage renewable energy. Ini tentang renewable energy. Malaysia telah meningkat pada sejak 2015, ia akan meningkat lagi penggunaan renewable energy. Contohnya solar, contohnya yang lain penggunaan hidrogen, okey, melibatkan renewable energy lah. Dan juga di UTM kita dijangkakan akan menggunakan kita ada sungai kan di UTM. Jadi sungai yang mengalir tu saya yakin dia boleh menjana elektrik. Tak banyak pun, sikit pun jadilah. Kalau tak banyak, dalam 10 kilowatt saya yakin boleh kita jana 10 kilowatt bagi setiap stesen. Dia sepanjang sungai tu kita ada kena pasti berapa stesen yang sesuai untuk kita develop satu jana kuasa elektrik yang kecil. Sekurang-kurangnya kita boleh menjana elektrisiti, dan yang kedua kita boleh menarik perhatian kepada pelajar sebagai hub education ataupun STEM education. Kita boleh jadikan dia sebagai pusat lawatan kepada pelajar. Yang inilah bentuknya turbine ataupun stesen jana kuasa elektrik. Paling kecil pun kita boleh generate 10 kilowatt untuk sungai kita tu. Boleh, memang boleh. Memerlukan sokongan daripada
semualah, iaitu dari segi dananya, dari segi sokongan daripada management. Itu saya punya idea di UTM, kalau kita dapat membina satu, paling kurang pun dia jadi uh, wheel turbine pun cukup lah. Wheel turbine di mana kita boleh jadikan dia sebagai pusat tarikan pelancong datang untuk melihat kita punya turbine. Kita buat yang cantik lah, dapat menjana elektrik, and then kita buatkan dia sepanjang sungai tu lampu menggunakan tenaga elektrik 10 kilowatt. Saya yakin boleh daripada sungai UTM yang mengalir di tengah-tengah sungai, di tengah-tengah kampus kita tu. Sangat cantik. Kalau boleh kita ramai researcher, ramai yang mampu untuk memberi idea dan bagaimana kita laksanakan. Sekurang-kurangnya dapat menjana satu kawasan 10 kilowatt pun dah cukup dah. Okey. Itu cadangan untuk masa akan datang. Kita cuba pasang. And then kemudiannya saya masuk, yang ni dah habis tentang localization. Saya masuk kepada Anugerah Kelestarian 2020 bagi Citra Karisma pada tahun lepas. Yang ni hanyalah perkongsian kepada semua tentang Greenleaf dan juga result. Saya yakin markah Greenleaf kita dah bentangkan, tetapi tidak secara keseluruhannya. Mungkin selepas ini saya akan memberi lagi bengkel berkaitan tentang Greenleaf untuk memberi kesedaran kepada semua PTJ mengambil bahagianlah dalam kita punya Anugerah Kelestarian, okay, yang dikenali sebagai Greenleaf. Pada tahun ini agak mencabar sikit sebab kita mengalami PKP lah pada tahun ni. Maksudnya data yang diperlukan adalah pada tahun 2021. Pada tahun ni lah, daripada Januari sehinggalah Disember tahun ni. Datanya, programnya kurang. Kita banyak kekurangan program yang dilaksanakan. Kebanyakannya macam ni lah kita buat. Webinar, perkongsian ilmu, semuanya menggunakan online. Jadinya boleh juga, tapi yang penting datanya macam sesi ini kita kena publish dalam Facebook, kita punya simpan dalam maksudnya kita boleh akses di kemudian hari. Contoh program macam ni. Itu tujuannya. Kita kena visiblekan dia, visibility. Okay, ini berkaitan tentang Anugerah Kelestarian bagi Citra Karisma pada tahun 2020. Citra Karisma pada tahun ini. Okay. Kita memperkenalkan 4 kategori. Okay, fakulti, jabatan, institut pendidikan dan kolej kediaman. Seperti yang saya terangkan tadi, Anugerah Kelestarian yang ini yang saya terangkan tadi sama. Okay. Yang ini untuk persediaan pada tahun kalau kita lihat kelestarian, penilaian kelestarian pada tahun depan. Next year punya. Datanya kena ambil pada 1 Januari 2021 hingga 31 Disember. Datanya setahun. Kena ambil. Yang tahun lepasnya kita dah dinilai. Pada tahun ini kena bersedia lah semua PTJ yang mendengar ni. Kalau ada yang mendengarkan PTJ ataupun ketua PTJ, dekan, chair, semualah ketua-ketua PTJ, saya harap untuk maklum bahawa sila menyertai. Dia kira macam pertandingan lah, pertandingan anugerah sebab dia melibatkan anugerah kelestarian. Jadi yang melibatkan kelestarian yang ini, saya harap semua PTJ ataupun green manager, energy manager sila ambil perhatian untuk bersiap sedia menyusun strategi bagaimana hendak mendapat ataupun kita masuk pertandingan bagaimana nak menang lah sebenarnya. Susun strategi bagaimana nak menang dalam Anugerah Kelestarian. Jadi di sini saya ceritakan sedikitlah tentang teknik dia. Teknik dia yang pertamanya setiap PTJ mesti ada laman web sendiri. Itu dia punya
tips dia. Untuk tips, yang pertamanya mesti ada laman web sendiri. Laman web sendiri tu bukannya PTJ sendiri. Berkaitan tentang kelestarian. Setiap PTJ ada. Buat masa ni, yang saya dah kenal pasti hanya beberapa PTJ sajalah yang ada special, ada khas laman web dia berkaitan tentang pelestarian. Okey, bagaimana nak buat dia punya menu-menu je nanti kejap lagi saya cerita. Okey, bengkel jawatan kawasan teknikal akan diadakan pada sekurang-kurangnya bulan 4 lah. Bulan Februari. 4 Februari tahun depan. Ataupun seawalnya Januari lah akan mengadakan bengkel. Bengkel bermaksud kita panggil semua PTJ. Semua PTJ yang datang untuk mendengarkan bengkel dan saya bagi tip lagi. Ini pun saya bagi kepada yang mendengarnya, nanti akan terimalah tips-tips untuk macam mana nak menang dalam Greenleaf pada tahun depan. Banyak hadiah dia, hadiah saya sebut sekejap lagi. Okey, taklimat kelestarian 2020. Kita akan ada bengkel jawatan kuasa. Kemudian kita ada taklimat kepada Green Manager dan ketua kolej ataupun ketua PTJ. Bengkel pengisian borang penilaian. Kita akan ada sesi bengkel bagaimana nak isi borang penilaian. Yang ni tarikh tutupnya dijangkakan pada tahun depan. 31 Mac 2020 tarikh tutup. Maksudnya boleh bermula sekarang lah data-datanya. Okey, sekejap lagi saya ceritakan. Objektif utama Greenleaf adalah menjadi panduan pemantapan kelestarian kampus dan melibatkan komuniti. Kita mesti melibatkan pelajar, staf dalam usaha melestarikan kampus setiap PTJ. Yang keduanya, untuk menjadi garis pengukur dalam usaha ke arah pencapaian kelestarian kampus di setiap PTJ. Garis pengukur, kita nak jadikan dia sebagai panduan lah. Yang ketiga, memberi penjelasan tentang aspek dan faktor yang memberi kesan tahap kelestarian kampus. Penjelasan, ada sebenarnya kita nak meningkatkan lagi kita punya Greenleaf ke peringkat selain di luar lah, maksudnya di UTM kita dah memperkenalkan Greenleaf dan kita bercita-cita untuk menggunakan di peringkat Malaysia, contoh lah kan, gunakan kita punya indikator, gunakan kita punya sistem dipanggil Greenleaf. Masih dalam peringkat membangunkan sistem untuk Greenleaf ni, sebab buat masa ni kita menggunakan manual, menggunakan Excel dan juga Google Form bagi sistem Greenleaf kita ni. Jadi kita harapkan kepada pakar-pakar yang ada di UTM ni untuk membantu UTMCS lah membangunkan sistem Greenleaf. Okey, senarai. Ini merupakan yang saya ceritakan tadi, tips untuk melaksanakan, untuk membangunkan laman sesawang ataupun laman web bagi kelestarian di fakulti masing-masing. Saya syorkan untuk membuat menu seperti inilah. Ini adalah menu-menu yang ada kalau ada kelestarian kampus di PTJ. Mesti ada menu profile. Profile ni maksudnya kita punya introduction kepada organisasi di PTJ tersebut. Kemudian dia ada bahagian 2, pengurusan ataupun management lah. Pengurusan, bagaimana dia menguruskan. Ini adalah dia punya menu-menu yang perlu dalam laman web lah, cadangan. Kemudian berkaitan tentang pendidikan dan inovasi, komuniti dan juga alam sekitar. Ada 5 saja menu. Di bawah menu yang kelima ni ataupun bahagian ni boleh buat 5.1 infrastruktur, tenaga, sisa, air dan pengangkutan. Ini bergantung kepada mungkin UTMCS akan membuat penambahbaikan lah terhadap bahagian-bahagiannya ni. Buat masa ni memang kita akan ikut yang inilah. Okey, alam sekitar ada 5 lagi. Yang ini adalah permarkahan untuk Greenleaf. Bagi profil, kita bagi markah 110, pengurusan 140, pendidikan dan inovasi 200, komuniti 180, alam sekitar, totalnya menjadi 1000 markah. Bagaimana nak dapatkan markah maksimum ni, yang inilah markah-markah yang kita kena skor oleh PTJ. Okey, PTJ kena skor, total markah 1000. Kalau dapat 500 per 1000 tu separuh lah. Separuh tu markahnya amat-amat rendah lah kan. Okey, ini merupakan hadiah bila melibatkan 4 kategori.
Jangan fikirkan kalau kita daripada institusi penyelidikan kena compete dengan fakulti, tidak. Kita dah asingkan fakulti dengan fakulti, pejabat dengan pejabat, ICOE, institusi pendidikan antara sama-sama dia, dan juga kolej kediaman. Markah wangnya sangat lumayan, dapat RM1,000 bagi tempat pertama, trofi dan juga sijil. Tempat kedua 500, tempat ketiga 300. Dan sijil penghargaan akan diberikan kepada semua PTJ yang memperolehi 3 green leaf ke atas. Kalau kita dah ada tempat, walaupun fakulti kejuruteraan ada 12, fakulti kejuruteraan pula. Fakulti sekolah, fakulti dan sekolah. Sekolah di UTM ada 12, termasuk fakulti lah. Okay, kalau dia berada pada kedudukan ranking ke-12 tetapi dia dapat 3 green leaf, akan menerima sijil juga. Maksudnya 12 dapat sijil penghargaan. Kalau dia dapat 2 green leaf sahaja, tak dapatlah. Contohnya 2 green leaf katakanlah COE. COE yang mengambil bahagian ada 6. Tapi masing-masing tempat pertama dapat 2 green leaf. Tempat kedua pun 2 green leaf. Jadi dia dapat jugalah tempat pertama tu. Dia tak dapat. Maksud saya dia tak dapat 1,000 trofi dan sijil. Yang dapat hanya 3 green leaf ke atas. Katakanlah tempat pertama dapat 3 green leaf, 3 star. Tempat kedua dapat 2 star. Jadi yang 2 star ni tak dapat apa-apalah. Hanya dapat tempat pertama saja. Sebab dia 3 green leaf ke atas baru dia ambil kira. Yang itu saya harap faham lah ya. 3 green leaf ke atas baru dia ambil kira. Okay, harapnya semua 3 green leaf lah. Bila semua 3 green leaf akan dapat 3 penghargaan. Okay, course hadiah. Yang ini adalah proses penilaiannya, proses banyaknya proses. Nanti UTMCS akan memanggil bengkel lah untuk proses bagi bengkel green leaf. Okay. Yang ini yang disebut 3 green leaf jika dapat markah 90 hingga 1000. Maksudnya kalau 900 per 1000, dapatlah. 900 per 1000 maksudnya 90%. Dapatlah 5 star. 75% ke atas dan 89 ke bawah 4 star lah, 4 green leaf. Saya panggil 4 green leaf. 51 hingga 74 3 green leaf, dan yang ke bawah ni tanpa sijil lah kalau dapat. Nanti kalau dapat tak ada sijil lah nanti. Itu maksudnya proses penilaian cemerlang, baik, sederhana, memuaskan dan tidak memuaskan. Okey, ini adalah merupakan poster pada tahun lepas. Poster tahun ni kita belum buat lagi. Akan ada lagi tahun ni, tiap tahun ada, dia akan ada poster yang terbaru. Jadi tunggulah pembukaan ataupun kehadiran poster seperti ini nanti. Okey. Yang ini adalah bagi kelestarian, anugerah kelestarian bagi Citra Karisma, di mana kita melibatkan panel. Ada 39 panel yang kita invite. Ini adalah nama-nama sebagai panel ataupun juri lah. Juri kelestarian. Di mana seorang juri akan menilai 2 PTJ. Seorang juri akan menilai 2 PTJ. Maksudnya satu PTJ akan jadi 2 markah lah nanti daripada 2 juri, 2 panel. Satu PTJ. Jadi markahnya kita akan compare. Maksudnya PTJ, contohnya PTJ UTMCS yang mengambil bahagian. Ada markah, 2 markah daripada panel 1 dan juga panel 2. Dan kita akan buat verify. Kita akan pastikan bahawa markah tu adalah betul ataupun tidak. Itu kaedah kita membuat perbandingan markah. Dan kalau kita lihat ada C ni bermaksud penambahan. Dr. Muhammad Hafiz ni kita lantik lagi sekali untuk menilai semula kepada PTJ yang kita dapat bahawa PTJ itu dinilai oleh panel yang markah dia terlalu tinggi. Jadi kita rasa was-was, kita mohon balik dinilai tetapi oleh penilai yang berbeza. Jadi ada 2 orang lah buat penilaian yang semula. Maksudnya macam itulah. Okay, ini adalah gerak kerja bagi anugerah kelestarian pada setiap tahun ya. Setiap tahun inilah gerak kerjanya. Mungkin kita awalkan lagi bergantung kepada
Sebabkan Citra Karisma kita 6 mungkin seawal 6 Mei ataupun selewat-lewatnya pada tahun ini adalah pada Julai, tak silap saya kan. Jadi bergantung pada keadaan semasa. Tapi yang ini mungkin kita dapat awalkan. Kita akan bermula dengan bengkel jatuh teknikal dahulu bersama UTMCS dan juga kita ada technical team pada 4 Februari ataupun kita dah bermula pada Januari tahun depan. Kemudian kita adakan bengkel bersama semua PTJ. Kita akan invite semua PTJ secara online untuk mendengarkan bagaimana nak mengisi borang secara kita ajar bagaimana nak isi. Ini pada Februari. Kemudian PTJ melengkapkan borang permohonan dalam masa sebulan. Sebulan saja masa yang kita berikan kepada PTJ untuk mengisi menjawab soalan yang kita berikan dalam Google Excel lah selalunya. Kemudian selepas tu taklimat atau bengkel jatuh kuasa teknikal penilaian kelestarian. Yang ini adalah kita nak melantik panel penilai yang barulah pada tahun lepas. Mungkin tahun ni kita akan lantik yang baru ataupun yang lama. Kita akan adakan bengkel. Kemudian ada proses penilaian anugerah oleh panel penilai. Okey, proses penilaian dari 7 April sampai 21 April, tak sampai sebulan pun kita mohon kepada panel untuk menilai. Tapi harapnya pada tahun ini nanti kita bagi masa lebih sikit lah. Selepas itu kita ada mesyuarat bersama Jawatan Teknikal pada 31 Mei dan juga mesyuarat Jawatan Anugerah pada 4 Mei. Ini mesyuarat, banyaklah mesyuarat dan bengkel. Kemudian pada 3 Mei UTMCS lah ni punya kerja lepas tu. Penyediaan maklumat finalis dan penerima anugerah oleh anugerah UTMCS. Okay. Kemudian kita menghantar laporan iaitu keputusan lah kepada anugerah kepada Urustia Citra Karisma. Yang ini untuk kita bagikan bukan semudah yang ni tak semudah itulah sebab kita kena buat laporan sebenarnya. Dan juga kena banyak kali meeting bahawa nak kena pasti adakah markah yang dinilai itu adalah betul atau tidak. Ini markah yang tadi yang saya sebutkan tadi, sama je. Okey. Yang ini merupakan penilaian permohonan calon, borang permarkahan penilaian. Yang ini adalah evidence yang kita telah kumpulkan oleh semua PTJ yang mengambil bahagian terlibat dalam anugerah kelestarian. Kita mohon borang tu masukkan dalam Google Drive. Maksudnya ini adalah pembuktian yang PTJ laksanakan. Contohnya fakulti, ini semua pembuktian ataupun Google Form, Excel form yang kita sediakan untuk mereka isi. Selepas dia isi, bagikan link tu, kami akan sediakan dalam bentuk yang ini untuk kita berikan kepada panel penilai. Ada 2 panel penilai, ini adalah nama panel penilai bagi satu PTJ. Inilah nama-nama yang kita telah kena pasti. Okay, ini adalah keputusan secara rasminya selepas Citra Karisma. Sebenarnya selepas Citra Karisma itu barulah kita boleh war-warkan keputusan setiap PTJ yang mengambil bahagian. Kalau kita lihat tempat pertama bagi kategori fakulti adalah Fakulti Alam Bina. Yang ini dinilai oleh 2 penilai dan markahnya adalah 918 805. Kita averagekan dia jadi 861. Tak dapatlah 90% tadi sebab kita averagekan. Kita make sure markah 2 ni mestilah dekat lah. Janganlah terlalu jauh sangat. 805, 918. Dia mesti di bawah 20 markah lah. Okay. Jauh jarak dia. Jadi berjaya mendapat 4 bintang ataupun green leaf lah kat sini. 4 green leaf. Iaitu tempat pertama adalah Fakulti Alam Bina dapat 4. Tempat kedua adalah UTM Azman Hashim menerima 88. Tahniah kepada pemenang. Yang ini dah pun dapat. Dah naik pentas lah sebenarnya. Dapat 4 green leaf. Dan tempat ketiga adalah Sekolah Pendidikan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga. Dapat 76.5%, 4 green leaf. Dan yang saya dapat 3 green leaf ni menerima sijil penghargaan.
Yang ini menerima sijil penghargaan. Yang di bawah tu selebihnya 2 star tu tidak menerima apa-apa. Jadinya sekolah-sekolah yang lain harapkan dapat meningkatkan lagi lah dia punya performance untuk seboleh-bolehnya dapat 3 green leaf dan ke atas. Yang 2 ni kan, yang bawah-bawah ni. Mohon untuk meningkatkan dia punya performance. Jadinya boleh jemput saya untuk memberi tips ataupun memberi taklimat tentang green leaf. Kalau PTJ itu ingin menjemput, kita boleh buat online lah. Tak ada masalah. Okay. Yang ini bagi kategori pejabat, jabatan TNCPI. Kita tengok markah dia. Ini adalah pejabat TNCPI tiap tahun akan menerima. Pejabat TNCPI ni selalulah tiap tahun menerima anugerah tempat pertama. Tiap tahun dapat 1,000 kan dengan trofi. Okey. Bagi yang pendaftar UTMKL ini pertama kali menerima 3 green leaf dan dapat tempat kedua. Jabatan Antarabina dapat 3 green leaf. Dan yang saya warnakan ni adalah menerima sijil. Di samping tempat pertama tu dapat duit dengan trofi lah. 1, 2, 3 ni. Okey. Bagi COE, ni COE. Kepada COE ataupun institusi penyelidikan yang mendengar, kita ini kategori baru. Kenapa baru? Kita wujudkan baru sebab sebelum ni dia bersaing dengan pejabat. Jadi bila bersaing dengan pejabat, markahnya markahnya terlalu sedikit. Jadi kita pecahkan menjadi satu kategori lain supaya dia bertanding antara satu sama lain. Kalau kita lihat kategori research ni masih lagi orang kata barulah mencubur. Jadi kalau ada lagi PTJ yang ingin mengambil bahagian, inilah kategorinya yang saya galakkan untuk dia untuk secara orang kata tu strategi bagaimana nak menang. Kalau kita lihat IVAT 62, inilah satu-satunya dapat 3 green leaf, yang lain dapat 2. Jadi yang lain-lain ni boleh kita tingkatkan seperti OTEX, AMTEC, banyak research. Cumanya data yang diberi tu banyak jawapan soalan yang kita berikan, kita tanya banyak kosong lah sebenarnya. Tip dia kena isi je, cari je data-data tu daripada online yang ada. Okey, ni kategori COE dan yang terakhir adalah kategori college. College 1, 2, 3 ni tidak tahulah akan bertukar-tukar dia punya kedudukan. Tahun ni Rahman Putra, tahun lepas bertukar-tukar lah. Sebab mereka ni banyak aktiviti program kelestarian dan juga kalau boleh ada laman web mereka tersendiri tentang kelestarian. Okey. Dan saya harap coalition lain dapat memberi bersaing secara sihat dari segi kelestarian. Ini adalah markah keseluruhan bagi 4 kategori tadi dan saya sertakan juga adalah laman web ataupun laman sesawang bagi PTJ tersebut. Dia ada laman web sendiri. Kalau ada laman web sendiri ni lagi senanglah dapat data. Maksudnya kita boleh strategikan pada sekarang untuk bercadang membina. Bolehlah bagi kepada PIC untuk yang rajin pandai melayan laman web ni boleh buat laman web sendiri dan saya syorkan ikut kategori yang saya masukkan tadi, profile, management, community, inovasi, research dan juga kelestarian mengikut SDG pun boleh. IVAT ada laman webnya juga. Jadi membantulah. Okay, ini adalah ini tahun lepas. Ini bukan tahun lepas. Tahun pertama bagi anugerah kelestarian. Sekarang ni baru tahun ketiga. Tahun depan tahun kedua tahun ni. Tahun depan tahun ketiga bagi anugerah kelestarian. Baru tiga kali lah. Ini yang first kali. Yang pertama. Jadi yang pertama kita perhatikan hanya 3 green leaf, 2, 3. Ini college lah. College Rahman Putra, Tun Sing On, KTC. Yang saya masukkan tadi. Ini yang tahun lepas. Jadinya setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini, pada pagi ini berkaitan tentang localizing SDGs. Termasuklah 3 sistem audit yang
yang saya ceritakan tadi. Dengan itu saya sudahi saya punya perkongsian pada pagi ini dan saya kembalikan kepada Encik Muhammad Razali. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih Prof. Jadi kepada para hadirin sekalian, jika ada pertanyaan ataupun soalan boleh kemukakan secara bertulis ataupun live. Silakan mana-mana hadirin yang ada soalan. Boleh, boleh. Jadi Prof, saya nak tanya sikitlah. Tentang kempen minyak masak terpakai. Ya, boleh. Macam mana sambutan daripada warga UTM? Kita bermula pada Mac tahun ni. Lepas tu disebabkan kekangan PKP, program berjalan tetapi sangat slow. Mhm. Dan Oh. kita punya aktiviti tu masih lagi dilaksanakan. Saya cadangkan kita kena war-warkan pada lebih kerap lagi untuk kampus, semua warga kampus di UTM JB ya, di UTM Ya. KL. Kita ada juga program seumpama, tetapi dia punya pusat penyimpanannya sangat limited dan kita selalunya kita memanggil NGO daripada luar datang, contohnya daripada kita juga bekerjasama dengan Jabatan Hospital untuk pengumpulan minyak masak terpakai. Tetapi di UTMJB tempatnya di yang saya sebutkan tadi, sambutannya menggalakkan dan cuma kita kekangan dari segi pemakluman kepada semua warga kampus dan juga kita pada tahun sekarang ni kita boleh laksanakan dengan lebih tersusun lagi disebabkan oleh semua dah masuk ke kampus dah kan. Jadinya kita boleh buat, kita war-warkan lagi kita punya pengumpulan minyak masak terpakai ni untuk melibatkan semua masyarakat di kampus UTM Johor. Diharapkannya dengan perkongsian ini semuanya maklum bahawa kita memang ada pusat pengumpulan minyak masak terpakai di UTM JB. Dan juga di UTM KL ni boleh hubungi saya lah. Jadi dulu ada satu program dengan Pejabat Harta Bina iaitu biodiesel. Masih lagi berjalan tu biodiesel. Diorang masih lagi ke menggunakan bas yang berkuasa biodiesel ni? Masih lagi, Cik Muhammad Ali. Masih lagi. Tetapi kita sekarang dalam peringkat research untuk menukar kita punya bas. Kan? Tujuan kita adalah minyak masak terpakai ni kita nak gunakan untuk menjadikan biodiesel. Menggunakan minyak masak terpakai. Jadi researcher ataupun penyelidik di UTM KL ni kita lah tubuhkan, kita lah bersama bermesyuarat untuk menggunakan minyak masak terpakai ni dan kita jadikan dia biodiesel dan digunakan di dalam kenderaan seperti bas laksanakan di bas-bas di UTM sendirilah. Yang itu kita sebenarnya dia punya teknologi tu ada, tapi kita nak bangunkan kita punya teknologi sendiri dan kita menggunakan minyak masak terpakai di UTM dan kita jadikan dia biodiesel, gunakan balik kepada kita punya sistem pengangkutan iaitu bas kita lah di UTM biodiesel. Biodiesel. Memang tengah berjalan sekarang ni. Oh. Masih lagi berjalan. Masih lagi berjalan. Masih lagi. Baguslah, jadi kita dapat kurangkan penggunaan diesel kan? Ya, betul. Berkenaan dengan Car Free Day. Ni Car Free Day. Ini topik yang sangat hangat dah lama dah ni. Topik yang sangat hangat. Cik Razali macam mana? Sokong tidak Car Free Day di kampus UTMJB? Saya memang sokong sepenuhnya sebab satu inisiatif yang bagus. Jadi tak payah kita nak berebut-rebut tempat parking. Ya, betul. Cuma Kalau tinggal kita syorkan.
kalau kita syorkan satu tempat parking, UTM JB memang dah ada kan parking. Jadinya kalau kita spesifikkan kereta untuk kita park di satu tempat dan kita berjalan kaki. Cuma kemudahan yang pertamanya tentang infrastruktur lah. Infrastruktur itu pejalan berbumbung, berjalan kaki secara berbumbung tu itu kita kena buat slow-slow lah. Kita kena laksanakan slow-slow di mana kemudahan parking ada, cumanya kemudahan untuk berjalan menggunakan laluan yang disediakan dan juga berbumbung lah, iaitu dia punya pembaikan pada masa akan datang. Tetapi di KL kita panggil car free campus, kita tak panggil car free day. Car free campus, satu campus tak boleh bawa masuk kereta. Kita paksa dan kita cuba laksanakan parking di residensi dengan bayaran RM1. Sebelum ni bayaran mengikut jam kan. Tapi bayarannya RM1 saja dikenakan untuk parking daripada pagi sehingga petang. RM1 pada hari tu je. Jadi daripada tempat parking tu untuk ke pejabat dekat. ada Dekat. Yang paling jauh daripada tempat parking tu sekitar 100 meter saja berjalan kaki. 100 lebih lah, dalam 150. Paling dekat contohnya residensi paling dekat MJIT lah. MJIT paling dekat. Sepelaung je. Jadi bagaimana sambutan warga UTM KL? Sambutannya sangat menggalakkan walaupun banyaklah mulut-mulut orang kan, biasalah kan. Itu biasa. Penatlah jalan kaki, penatlah nak parking, beratur parking. Yalah, biasalah tu. Ya tadi kan. Jadi kita cuba buat laksanakan, insya-Allah bermula pada tahun Januari nanti kita akan buat car free campus lagi sekali untuk tahun depan. Rancangannya setiap bulan. Kalau saya dapati Dr. Nabil ni, Dr. Nabil setuju ni berkaitan tentang car free campus. Ya, Dr. Nabil kalau dengar. Dr. Nabil setuju. Dia memang sokong car free campus. Dan juga ramailah yang staff-staff menyokongnya, insya-Allah. Jadi mungkin boleh diteruskan ke UTM Pagoh sekali. Ya, betul. UTM Pagoh. Yang itu kita kena memperkenalkan car free campus di UTM Pagoh. Kerana UTM Pagoh ni tak ramai pun. Yang ramai semua researcher dan juga beberapa bilangan je akademik. Researcher ramai. Jadi boleh, insya-Allah memang kita akan memperkenalkan car free campus di Pagoh. Cadangannya pada setiap bulan di KL ni setiap bulan, dan kita akan kerapkan lagi setiap bulan, mungkin setiap minggu. Mungkinlah. Kemudian mungkin jadi setiap hari berjalan kaki, insya-Allah. 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 Jadi di ruang chat kita mendapat maklumat daripada Dr. Syaz mengatakan setakat ini sudah ada 60 liter minyak masak terpakai yang terkumpul. Alhamdulillah. Dan Dr. Syazwin, terima kasih Dr. Syazwin. Okey, Dr. Syazwin dan mengatakan setakat ini ada 60 liter. masih menggalakkan. Dan menunggu. Betul. Ni Dr. Syazwin dah ada kat sini dan dipahamkan used cooking oil akan dibeli dengan rate RM2.5. Ya, betul Dr. Syazwin. Minta Dr. Syazwin kalau masih mendengar boleh. InsyaAllah baru lepas dalam meeting, so adalah digalakkan lah lagi. Nanti boleh hantar di Cengal dan juga di belakang dekat kawasan JGP tu ada stesen. Terima kasih Doktor. Rate yang diberikan tu sangat tinggi tu, RM2.5 seliter. Ya, betul. Kan dia beli. So silalah kumpul minyak masak di rumah dan bawa ke tempat yang disediakan dengan rate yang sangat tinggi tu. Alhamdulillah, banyak tu. RM2.5 tu seliter. Kalau 1.4 liter, dah RM10. Minyak petrol pun RM2. RM2.5. Betul. Warna kuning betul? Ya, kuning. Yang kuning tu pun dah RM2.5. Mungkin boleh kerjasama dengan pengusaha-pengusaha kafe dalam UTM untuk pengumpulan minyak masak ni. Okey, boleh. Memang kita akan usahakan tentang kerjasama dengan kafe-kafe. Memang ada. Tempat pengumpulannya, Cik Razali, adalah di bengkel kenderaan UTM Fleet, Akad Meranti dan juga Akad Cengal. Tu
pusat pengumpulan dia. Di bengkel kenderaan UTM Fleet. Ada yang bertanya tu, pengumpulan di belakang Angkit Meranti dan di bengkel Fleet. Bengkel Fleet. Jadi tu kan Cik Aziz pun ada tanya kan pusat pengumpulan, jadi sudah dijawab oleh UTM CS. CS. Terima kasih kepada tim UTM CS kerana membantu. Jadi dapat para hadirin sekalian ada persoalan? Kita ada satu daripada Puan Ella. Okey, berbunyi The World menunjukkan markah untuk SDG 4. Yang ini Quality education yang kurang. Betul. Boleh saya boleh jawab. Okay. Silakan Prof. Untuk SDG 4 ni, permarkahan dia soalannya kebanyakannya melibatkan polisi. Melibatkan polisi kepada education. Jadi data yang kita perlukan melibatkan polisi ni sangat kurang di UTM. Ada, tetapi kita tak boleh nak akses. Dia kena visible polisi tersebut. Kena maksudnya kita boleh akses lah data tersebut. Yang ni pandangan saya supaya semua data provider ni termasuklah fakulti, sekolah yang kita memang education dan juga research. Punca sebenarnya adalah data tersebut, aktiviti ataupun program yang dianjurkan, kita tak boleh nak ambil, kita tak boleh nak kumpulkan data tersebut. Contohnya bilangan pelajar, graduate, yang itu data-data tersebut kita kena lengkapkan. Dia ada soalan dia. Soalan dia berkaitan dengan pelajar, berkaitan tentang graduation, berkaitan tentang berapakah bilangan pelajar yang graduate dan bekerja. Data-data tersebut kita terpaksa bertanya kepada data provider lah setiap tahun. Jadi kalau boleh data-data tersebut kita visiblekan. Walaupun ada yang kena ada yang sulit, tetapi kita boleh letak situ confidential lah dalam penghantaran borang. Tapi data-data tersebut yang sangat susah nak kita kumpulkan. Maksudnya tak visible lah. Kita kena tanya kepada data provider. Jadi yang itu adalah kita punya kekangan. Data provider SDG 4 ni. Kita nak meningkatkan, kita yang pertamanya kena visiblekan dia. Buatkan dalam bentuk laporan ataupun link. Buatkan dalam bentuk news. Cerita, news. Kita ada sekian-sekian, pelajar bilangannya berapa, and then kita ada polisinya. Jadi kita boleh capture. Itu cadangan saya. Jadi semoga terjawab pertanyaan daripada Prof untuk Puan Lela. Jadi soalan kedua. Tambah sikit pengurusi. Minyak masak terpakai lagi. Saya tambah sikit ya untuk SDG 4. Bukan saja SDG 4, untuk THE Impact Ranking punya results, UTMCS sudah kenal pasti penambahbaikan yang perlu dilakukan. Jadi kita akan mula buat roadshow bermula kuartal pertama 2022 dan akan ada engagement bersama semua data provider. And TNC, EE dan HCP pun ada dalam list. So kami akan panjangkan invitation nantilah untuk makluman awal ya. Terima kasih Dr. Syazwin. Tolong untuk daripada Encik Aziz, boleh tolong penyerahan minyak masak terpakai. Ya, boleh. Kalau di Arcade memang masih di bawah Encik Adli and team lah. Tapi masih boleh dihubungi kami juga di UTMCS. Tak ada masalah. Boleh hubungi UTMCS. Tak ada masalah. Hubungi Encik Aziz. Kalau hubungi saya pun boleh. Nanti saya kena contact UTMCS DJB. Jadi Cik Aziz boleh war-warkan kepada penduduk perumahan quarters UTM. Bagi nombor kontak. Boleh. Bagi kontak saya pun boleh. Boleh. Assalamualaikum Doktor. Boleh. Saya bagi di sini ke boleh ke? Macam mana? Cik Mazali. Ataupun boleh email UTMCS. Saya bagi kontak lah ya. Kejap ya. UTMCS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Saya Nizam dari UTMCS. Saya nak bantu Okey, Encik Nizam. Dr. Samsul untuk menjawab yang pasal penyerahan minyak terpakai tu. Akan ada perancangan daripada UTMCS dan juga unit Encik Adli bahawa kita akan 1 Disember ni akan diwawarkan semula, dipergiatkan lagi aktiviti perancangan untuk mengumpul minyak masak terpakai tu. Cuma yang kali ni kemungkinan kita akan buat secara seminggu tu 2 hari pengumpulannya, kerana kita memerlukan seseorang untuk memantau lah. Tapi kita akan mewawarkan yang keputusan yang lebih jelas melalui UTMCS punya website dan juga Facebook, macam mana cara pengumpulan dan juga dari segi pembayaran. So tunggu dalam kurang 1 Disember nantilah kita akan mewawarkannya semula. Terima kasih. Terima kasih Encik Nizam atas info yang diberikan. Jadi budak sekarang boleh simpan minyak-minyak masak semua. Ya, di rumah saya pun dah betul lah betul. ni. Tak terjual lagi. Sebab minyak ni kalau dia boleh pakai cuma 3 kali saja. Ya, maksimum 3 Betul. kali. Betul. Jadinya untuk makluman minyak ni kalau kita perhatikan orang goreng pisang je, kalau perhatikan orang goreng pisang ke cakoi ke, rasa-rasa mereka ni buang minyak ke tidak? Rasa-rasa lah soalan. Rasanya tidak. Rasanya tidak. Mereka Rasanya tidak. bila minyak tu surutnya dia ditambah. Susutnya ditambah. Susutnya maksudnya orang-orang yang seperti ini dia tak jual minyak. Dia beli minyak baru ditambah. Jadi sebagai apa orang kata tu untuk health and well-being ni kena hati-hatilah ya. Bukan maksud saya jangan beli goreng pisang tu. Bolehlah beli tapi janganlah hari-hari. Ya betul. Betul. Dia minyak dia tak pernah dia recycle kan. Asyik tambah je minyaknya. Jadi ada satu makluman daripada Wan Nurul mengatakan untuk makluman semua di UTM Kuala Lumpur pengumpulan minyak masak juga dijalankan di Institut Sultan Iskandar Kuala Lumpur. Minyak masak terpakai boleh dihantar ke stor kami saya baru teringat. Blok J1. Sila untuk UTM KL kepada yang mengumpul minyak masak terpakai boleh berhubung dengan Dr. Wan Nurul Mardiah ataupun boleh terus kepada Blok J2, iaitu Blok J2 ni J1 Prof. Jadi dia sebenarnya dekat dengan pengawal ataupun di rumah UTM KL ni selang 2 blok dah sampai Blok J2. Itulah boleh berhubung dengan Dr. Wan Nurul Mardiah. Terima kasih. Blok J2 ataupun blok J1 ni, Prof. Blok J1 ya. Maaf, blok J1. Dekat-dekat je lah tu. Semuanya dekat-dekat je bloknya. Dengan Bank Islam. Ya. Dengan Bank Islam. Betul. Terima kasih Doktor. Jadi Waalaikumsalam. Saya Dr. Syamsul Hendra dari Kolej Perdana. Ya Doktor. Berkenaan dengan inisiatif minyak masak tu, mohon bagi makluman kalau boleh kepada saya, sebab di kolej saya ni memang ada rumah pelajar berkeluarga dan mereka memang memasak di Johor Bahru kan. Jadi mungkin kita boleh collaborate ataupun sinergiskanlah program tu. Boleh Doktor. Anda kolej mana ni? Doktor Perdana Kolej Perdana ya. Alhamdulillah. Okey, Kolej Perdana kita boleh collaborate dengan minyak masak pakai. Nanti boleh berhubung dengan Dr. UTMCS ya, Doktor ya? Boleh. Sebab dia orang memang memasak tu kan, memang ada minyak pun. Memang, betul. Betul. Okey, itu yang pertama. Terima kasih. Kita memerlukan sokongan macam ni. Okey, boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan konsep Living Lab, sebab di kolej pun kita ada projek-projek dalam komuniti seperti aquaponik dan sebagainya. Itu pun kita boleh takrifkan dia sebagai Living Lab. So adakah ia juga termasuk dalam di dalam konsep Green Leaf yang dilakukan oleh pihak UTMCS? Dan bagaimanakah bentuk kerjasama yang masuk? Memang masuk. Yang terutamanya Living Lab kita ada Sustainable Arcade, Green Office,
green office tu adalah contohnya energi yang kita gunakan. Sustainable arcade adalah infrastruktur. Sustainable energy management adalah saving energy, Doktor. Bio recycling center seperti minyak masak. Green school adalah melibatkan education, okay. Green community adalah melibatkan dengan kerjasama dengan community, and sustainable transport adalah transportation. Transportation kalau dilihat dalam Greenleaf, kita ada ruangan untuk menjawab bahagian transport saja. Semua terlibat, Doktor. Jadi adakah itu macam perlu didaftarkan ke atau dimaklumkan pada UTMCS ke atau macam mana? Yang itu untuk Greenleaf ya, Doktor? Untuk yang ni lah projek-projek bawah bawah Living Lab. Okay. Alright. Untuk Green Lab, kalau boleh Doktor, kalau ada College Perdana punya laman web, Doktor boleh masukkan semua data-data tersebut dalam laman web mengikut menu-menu yang saya sebutkan tadilah. Menu yang pertama, profile, maksudnya College Perdana lima kumpulan tu lah, 5 elemen tu. Yes, itu adalah basic 5 elemen tu, Doktor. Okay, alright. Okay, boleh. Terima kasih Doktor ya. Lagi satu lagi satu pendek je. Sebab di dalam inisiatif yang Dewan Greenleaf tu ada juga inisiatif yang bukan directly melibatkan pengurusan kolej, bukan melibatkan pentadbiran di bawah SCP lah. Sebab kan kolej sekarang dah ada dua bahagian, satu SCP dan satu SCP. Contohnya penukaran, pilih air, pilih pipe yang jimat air dan sebagainya. Jadi inisiatif tu perlukan sinergi lah di antara kedua-dua tim lah. Jadi mungkin pihak UTMCS pun boleh bantu kami dari segi orang kata memberikan sokongan lah untuk kita bawa benda tu kepada pihak TNCP. Baik, kalau berkenaan dengan yang itu penjimatan air, Doktor. Penjimatan air, inisiatif yang paling mudah adalah kita menggunakan tap air yang bukan yang jenis pusing tu. Maksudnya tap air yang mechanical. Kita tolak, kena ubahlah. Pilih air tu kan kena gunakan yang tekan. Maksudnya yang tu kena maintain selalu. Bila kita tekan, dia hanya keluar air. Bila kita lepas, yang itu tap air. Jangan beli yang kita pusingkan tu. Tap yang pusing tu maksudnya sentiasa mengalir je lah airnya. Itu adalah satu inisiatif yang mudah. Walaupun benda tu dah lama kan. Tapi kalau kita dapat tukarkan, yang itu adalah inisiatif yang dibuat oleh kolej contohnya. Kita belilah, bolehlah tukar sikit. Dan kena buat pelaporan lah sikit nanti. Okay, alright. News. Macam itulah. Okay, boleh. Alright, terima kasih, Prof. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Okey, jadi Prof, satu lagi soalan daripada saya. Apa pandangan Prof untuk perbezaan antara masyarakat Malaysia dan Jepun? Kerana masyarakat Jepun ni kita tahu mereka sangat-sangat mengamalkan recycle ni dan kelestarian ni. Jadi apa pandangan Prof berkenaan tentang masyarakat Malaysia khasnya dan warga UTM? Okey, saya berpendapat, terima kasih kepada soalan Cik Razali. Saya berpendapat ianya bermula daripada kanak-kanak lagi. Jadinya didikan kelestarian di Jepun telah bermula sejak dari lahir kot. Mereka dididik. Maksudnya bersekolah, semua pelajar-pelajar ataupun anak-anak di Jepun sekolah kena dididik, yang pertamanya disiplin. Yang keduanya dia mengajar erti susah lah. Semua kebersihan hendaklah dilakukan sendiri. Maksudnya tak ada cleaner langsung. Tiada cleaner langsung di sekolah mereka. Kebersihan adalah tanggungjawab semua, termasuklah kanak-kanak ni lah. Maksudnya mereka ni kena cuci lantai, kena lap lantai, kena mop lantai sendiri dengan menggunakan tangan dan juga towel. Maksudnya tak ada mop, tak ada alat. Kena gosok, kena sentala orang kata tu. Bermula daripada kanak-kanak. Jadi bila latihan sebegitu yang telah diamalkan sejak daripada kecil,
kebersihan telah dididik daripada kecil, maka sampai ke besarlah mereka akan menjadi amalan ni dalam hidup. Maksudnya dia dah sebati lah. Dia dah sebati. Jadi cadangannya kita kena buat macam Jepun jugalah kalau boleh. Di peringkat prasekolah lagi kita kena didik anak-anak kita ni erti susah dan juga erti kebersihan lah. Maksudnya mereka kena melakukan aktiviti ataupun kebersihan ataupun kesedaran ni di peringkat kanak-kanak lagi. Yang itu adalah perkara yang penting bagi saya lah. Jadinya amalan kebersihan ni walaupun contohnya macam yang berada di UTMCS ni telah memang dah sedar lah daripada lama. Maksudnya kita kesedaran tu adalah bergantung kepada masyarakat. Masyarakat sendiri yang mencemarkan dan juga kita jugalah yang akan mengalami berjananya lah kalau kita masih lagi tidak seperti Jepun. Kalau kita masih ketinggalan lah. Kita punya mentaliti masih ketinggalan lagi. Ya. Itulah dia. Itulah jadi kita mengharapkan generasi akan datang untuk sama-sama menjaga alam sekitar. Ya, baik. Ya. Jadi Prof, ada satu soalan daripada di FB daripada Muhammad Siti Suhaimi. Yang bertanya soal salam Prof. Di rumah dah jarang guna minyak masak untuk masak sebab dah ada air fryer. Air fryer. Boleh saya minta pendapat Prof berkenaan impak penggunaan air fryer pada kesihatan? Right, baik. Ada apa-apa side effect atau boleh guna seperti biasa atau bagaimana? Silakan Prof. Baik. Okay, terima kasih banyak pada soalan. Saya cuba menjawab ya. Yang ini secara umumnya pengetahuan saya sebab saya ini orang mechanical. Daripada sekolah teknik mechanical, SPM mechanical, diploma mechanical, ini maklumatlah degree mechanical, master pun mechanical, PhD pun mechanical. Jadi ini bidang mungkin bidang sains mungkin medical lah kot. Okey, bagi pemahaman saya, air fryer dengan minyak masak ni dia ada pro and kontra tentang minyak. Penggunaan minyak yang digunakan berulang-ulang akan mengakibatkan pencemaran lah dalam makanan yang kita buat. Dari segi air fryer pula memang air fryer ni tidak menggunakan minyak. Cuma dia gunakan mungkin wave tu, gelombang kan. Saya pun mungkin minta pandangan pada expert lah nanti. Kelemahan dan kebaikan air fryer. Kebaikannya tidak menggunakan minyak langsung. Okay. Kelemahan air fryer dia mungkin gelombang tu kepada makanan. Dan saya tidak dapat nak menjawab tentang bagaimana dia punya reaksi ataupun air fryer ni. Kelemahan air fryer ni. Mungkin boleh minta pandangan kepada pakar tentang dari segi makanan kot. Tentang air fryer ni kalau ada. Pendapat saya masih menggunakan minyak lah. Minyak masak berbanding dengan air fryer. Sebabnya saya tak ada air fryer di rumah. Dan bila saya fikirkan nak beli air fryer ni, adalah pro and con dia tentang air fryer ni. Dan saya itulah isteri nak beli air fryer tapi saya tak bagi. Tak tahu kenapa saya tak bagi. Tak ada reason, saya tak tahu kenapa saya tak bagi. Saya kata pakai je minyak masak. Tapi minyak masak yang berkualiti lah. Mungkin lagi senang untuk menggoreng. Lagi senang untuk menggoreng. Kalau ada pendapat lain, boleh kita mohon mungkin daripada Dr. Syazwan. Dr. Syazwin ke? Kot Dr. Syazwin ada idea? Tak ada apa-apa dari saya. Bukan bidang. Samalah. Itulah saya punya tu tentang air fryer ni. Tapi saya memang, bagi saya tak galakkan lah guna air fryer. Okey, baiklah. Jadi nampaknya kita sudah sampai di penghujung majlis. Jadi sebelum itu
marilah kita sama-sama onkan kamera untuk sesi bergambar akan diambil. Mohon untuk onkan kamera. Mari kita bergambar sama-sama. Mhm. Nampak Madam Tan ada tu. Terima kasih Madam Tan. Daripada UTMCS, Cik Nizam. Dr. Wan Nurul ada. Terima kasih. Okey, mohon semua untuk buka kamera, Dr. onkan Nabil. kamera. Mari kita sama-sama Dr. Nabil. Okey, jadi kita boleh mengambil gambar 1, 2, 3. Okey, satu lagi. 1, 2, 3. Okey, freestyle. Okey. Terima 1, kasih semua. 2, 3. Okey, terima kasih semua Terima kasih semua. memberi kerjasama untuk sesi bergambar. Baiklah, akhir kata saya bagi pihak Pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Samsul bin Sarip atas sesi perkongsian ilmu sebentar tadi yang ianya banyak memberi ilmu pengetahuan dan manfaat kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua staf Jabatan TNCAA dan juga warga UTM yang telah menghadiri program pada pagi ini dengan seramai 74 orang, iaitu penyertaan Alhamdulillah. daripada 84% daripada UTM JB dan 16% daripada UTM KL. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua dan saya juga memohon maaf jika terdapat kesilapan dalam sepanjang mengendalikan siri ISIS JTNCAA ini. Jadi sebelum kita bersurai, marilah kita membaca tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, semoga kita berjumpa lagi di sesi ISIS bilangan yang ke-11. Jadi saya memohon untuk mengundur diri. Jadi terima kasih kepada Prof atas menjayakan program ISIS ini dan semoga kita dapat berjumpa lagi di lain program yang lain pula. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Sekian, jumpa lagi. Okay, terima kasih Prof.